Salam sejahtera, saya Tasha binti Tabu, pemegang nombor kad matriks BA23110104. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan, iaitu isu keselamatan sesebuah negara pada masa kini tidak terbatas kepada definisi keselamatan konvensional yang berkaitan dengan elemen ketenteraan dan pertahanan fizikal semata-mata. Kini, isu keselamatan rentas sepadan menjadi sebuah konflik yang kompleks kerana turut membabitkan elemen-elemen sejagat yang menjadi relevan pada era globalisasi ini. Kawasan Timur Sabah merupakan wilayah yang amat terdedah kepada ancaman keselamatan rentas sepadan, khususnya penyeludupan barang dan senjata, kemasukan pendatang haram, kumpulan ekstremisme dan ancaman penculikan untuk tebusan, kidnapping for reason, KFR. Kegiatan ini dilakukan oleh kumpulan Abu Sayyaf, KAS, dari selatan Filipina. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESS Zone, mula diperkenalkan pada 25 Mac tahun 2013 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Hal ini susulan pencerobohan bersenjata di Lahad Datuk yang berlaku pada Februari sehingga Mac 2013 dikenali sebagai Operasi Daulat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Darwish. Saya akan bercakap berkaitan dengan isu berkaitan dengan cabaran keselamatan rentas sepadan di Sabah Timur. Sabah Timur merupakan satu kawasan yang strategik, namun dia menghadapi beberapa ancaman keselamatan yang kompleks. Hari ini kita akan meneroka cabaran rentas sepadan yang telah menjadi perhatian kritikal kerajaan Malaysia sejak beberapa dekad. Kawasan Pantai Timur Sabah telah dikenal pasti sebagai zon berisiko tinggi untuk aktiviti jenayah rentas sepadan. Ancaman ini merangkumi penculikan, penyeludupan, pendatang asing tanpa izin, ancaman militan dan lanun laut. Faktor geografi yang mencabar dengan sempadan yang luas dan berliang serta pulau-pulau kecil yang banyak memudahkan penjenayah menyelinap masuk. Insiden Lahad Datu pada 11 Februari 2013 menjadi titik perubahan penting. Sekumpulan militan bersenjata 150 orang dari Kesultanan Sulu menceroboh sempadan Timur Sabah yang mengakibatkan konfrontasi berdarah selama sebulan dengan 77 kematian termasuk 9 anggota perkhidmatan Malaysia dan 6 orang awam. Sebagai tindak balas, kerajaan Malaysia telah menubuhkan Eastern Sabah Security Command ataupun ESCOM pada 2013. ESCOM bertujuan menyelaras semua agensi penguatkuasaan di bawah satu sistem komando dengan pendekatan strategik terhadap 4 cabang, iaitu peningkatan keupayaan perisikan, pengawasan pantai yang berkesan, peningkatan keupayaan pemintas dan penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Namun, cabaran masih berterusan. Kedudukan geografi strategik Malaysia di Asia Tenggara menjadikannya destinasi untuk aktiviti penyeludupan manusia dan perdagangan orang. Koordinasi yang tidak mencukupi dan pertilihan kuasa antara agensi masih menghadkan keberkesanan operasi keselamatan. Rentas sempadan memerlukan kerjasama dan pendekatan holistik. Hanya dengan kerjasama yang erat antara semua agensi, maka kita dapat memastikan keselamatan rakyat Malaysia di Sabah Timur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian ini, saya akan membincangkan punca-punca utama konflik rentas sempadan yang berlaku di zon Timur Sabah. Pertama sekali, kawasan S-Zone yang terletak di sepanjang Laut Sulu dan Laut Sulawesi sememangnya sangat strategik dari sudut geografi dan ekonomi. Ia menjadi laluan penting perdagangan maritim. Namun begitu, keadaan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni hanya sekitar 50 daripada 182 pulau yang didiami telah membuka ruang luas kepada aktiviti jenayah rentas sepadan. Ini termaksudlah serangan lanun, penculikan dan penyeludupan. Antara insiden penting yang menunjukkan kelemahan kawalan keselamatan ialah kes penculikan di Pulau Sipadan pada tahun 2000, di mana kumpulan Abu Sayyaf menculik 21 orang dan membawa mereka ke Pulau Jolo. Ini jelas mencerminkan kelemahan dari segi pengawasan maritim di kawasan tersebut. Selain faktor keselamatan fizikal, tuntutan wilayah oleh Filipina turut menjadi punca utama konflik. Sehingga kini, Filipina masih menuntut Sabah berdasarkan hubungan sejarah dengan Kesultanan Sulu. Isu ini berpunca daripada perbezaan tafsiran terhadap perjanjian antara Kesultanan Sulu dan Syarikat Borneo Utara British, di mana satu pihak melihatnya sebagai penyerahan, manakala satu lagi melihatnya sebagai sewaan. Ketidaksefahaman ini telah menimbulkan ketegangan yang berlarutan.
Satu lagi aspek penting ialah kewujudan komuniti etnik dari selatan Filipina dan Indonesia seperti Bajau Laut, Suluk dan Bugis yang tinggal di Sabah. Mereka masih mengenalkan hubungan budaya dan bahasa dengan negara asal dan ini menyebabkan sempadan Sabah menjadi longgar. Mereka seling keluar masuk melalui laluan tidak rasmi atau jalan tikus tanpa dokumen sah. Menurut anggaran pada awal tahun 2000-an, terdapat antara 600,000 hingga 700,000 pendatang tanpa dokumen di Sabah. Mereka tinggal di kawasan sukar dikawal seperti Kampung Air di Pulau Gaya dan Kampung Pondok. Malah, isu projek IC turut memburukkan keadaan apabila ada parti dikatakan memperoleh dokumen kewarganegaraan secara tidak sah. Semua ini telah membawa kepada peningkatan jenayah termasuk penyeludupan senjata, pelacuran dan pengedaran dadah serta memberi kesan kepada keselamatan dan kestabilan sosial. Statistik dari tahun 2003 menunjukkan bahawa lebih 80% panduan di penjara Kota Kinabalu adalah warga asing dan menggambarkan betapa serius isu ini. Jadi secara keseluruhannya, konflik rentas sempadan ini berpunca daripada kombinasi faktor termasuk geografi yang mencabar, sejarah tuntutan wilayah yang tidak selesai dan faktor sosial seperti migrasi dan identiti etnik yang tidak dapat dikawal sepenuhnya. Seterusnya, saya akan membentangkan tindakan kerajaan dan strategi pengurusan konflik oleh Malaysia dan Sabah. Selepas berlaku peristiwa pencerobohan pengenas Sulu di Lahad Datu, pihak pasukan keselamatan Malaysia telah menjalankan satu gerakan yang dinamakan OP Tolak di Lahad Datu untuk menangkap penganas dan penceroboh di area pantai timur Sabah. Untuk menyelesaikan konflik rentas sambatan sepenuhnya, kerajaan Malaysia telah menubuhkan Eastern Sabah Security Command yang dinamakan ESCOM pada tahun 2013. Penubuhan ini diwujudkan semasa pemerintahan Perdana Menteri Najib untuk menyelesaikan peristiwa ini. Penubuhan ESCOM ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga keselamatan zon timur Sabah. Selepas itu, penubuhan ESCOM ini juga menyebabkan kewujudan Eastern Sabah Security Zone yang dinamakan S-Zone. S-Zone ini terdiri daripada 10 daerah di Sabah, iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beruran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kudat, Sempurna, dan Tawau. Strategi penubuhan ESCOM ini dapat mengelakkan ketidakstabilan sempadan Sabah selama sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong datang ke Sabah untuk melancong. Penubuhan ESCOM ini telah melaksanakan operasi sangka ESCOM di S-Zone. Selain itu, pelaksanaan tindakan OP Gasa Laut, OP Gasa Darat, dan OP Persebaya itu untuk menggesa dan menghalang jenayah rentas sempadan dan pencerobohan. Bagi hak-hak kawalan keselamatan yang jauh, ESCOM akan menggunakan teknologi sistem radar untuk memastikan keselamatan meliputi keseluruhan S-Zone. Terdapat satu kampung yang dinamakan Kampung Tatua telah dijadikan satu kamp tentera dikenali oleh pos Kampung Tatua yang di bawah kawalan ESCOM, dan tempat tersebut digunakan untuk menyediakan rumah penempatan kepada tentera dan juga menjadikan tempat latihan tentera seharian. Sebelum itu, Kampung Tatua merupakan satu kampung yang biasa. Selepas itu, dicerobohi oleh pengenas Sulu dan mereka bertinggal di kampung tersebut. Polis Diraja Malaysia juga sentiasa memberi komitmen terhadap keselamatan sempadan Sabah, terutamanya selepas berlaku tuntutan Sabah oleh waris Kesultanan Sulu di ICJ. Polis di Sabah bekerjasama dengan agensi keselamatan negara jiran untuk menjalankan pemantau di kawasan pengairan. Kerajaan juga akan menubuhkan 42 pos kawalan sempadan tambahan, terdiri daripada pasukan gerakan AM, Jabatan Immigration, Kawasan Keselamatan Khas Timur Sabah, dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia untuk mengukuhkan kawalan sempadan Malaysia. Pada tahun 2018, Malaysia telah bekerjasama dengan Indonesia dan Filipina
untuk mempanteras transnational Geganas yang dipengaruhi oleh ISIS di Sempatan Maritim Malaysia. Kerjasama ini melalui perjanjian Trilateral Cooperation Agreement yang dinamakan TCA. Saya Emiliana akan membentangkan tentang cabaran pengurusan konflik di Zon Timur Sabah. Zon Timur Sabah menghadapi berbagai cabaran pengurusan konflik rentas sempadan disebabkan keluasan kawasan maritim sepanjang 1.400 km dengan banyak pulau kecil yang memudahkan penjenayah seperti penyeludup dan pengganas menggunakan jalan tikus bagi mengelak pengasanan radar, ditambah lagi dengan kekurangan aset strategik seperti bot pemintas dan juga radar 24 jam yang menjejaskan operasi penguasaan. Kehadiran kumpulan militan Abu Sayyaf, grup dari selatan Filipina sejak 1980-an yang terlibat dalam rompakan laut, penculikan dan serangan bersenjata turut menggugat keselamatan Exxon. Selain itu, kawasan ini menjadi laluan utama kemasukan pendatang tanpa izin yang menyumbang kepada masalah jenayah, tekanan terhadap sumber ekonomi tempatan, dan ketidakstabilan sosial. Exxon juga menjadi transit utama sindikat dadah yang menyeludup dadah melalui pulau-pulau sekitar Tawau, Sandakan, dan Sampurna karena permintaan jiran yang tinggi. Dari segi ekonomi, operasi penguatkuasaan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menjejaskan pendapatan nelayan dan peniaga kecil, manakala kewujudan parti serta sindiket dadah semakin memburukkan masalah kemiskinan dan pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesimpulan kepada kajian kami tentang konflik rentas sempadan di Zon Timur Sabah. Secara keseluruhannya, isu keselamatan rentas sempadan di kawasan ini adalah kompleks, berlapis dan berterusan. Ia bukan hanya berkait dengan aspek penguasaan tetapi juga melibatkan faktor sejarah, geografi, sosial dan etnik yang telah lama wujud. Walaupun pelbagai usaha telah dijalankan seperti penubuhan Eskom, pelaksanaan operasi keselamatan dan juga kerjasama serantau menerusi Trilateral Cooperation Agreement bersama Filipina dan Indonesia. Namun, hasilnya masih belum mencapai tahap yang benar-benar efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa cabaran besar, termasuk kekurangan sumber aset strategik, kelemahan pengelarasan antara agensi dan keluasan kawasan maritim yang sukar dipantau secara menyeluruh. Oleh itu, kami berpandangan bahawa penyelesaian kepada konflik ini memerlukan satu pendekatan yang lebih komprehensif dan bersepadu. Ia bukan hanya bergantung kepada kekuatan ketenteraan atau penguasaan semata-mata, tetapi masih turut melibatkan pembangunan ekonomi komuniti setempat, pendidikan keselamatan, pengukuhan institusi dan diplomasi serantau yang konsisten. Selain itu, pelibatan masyarakat tempatan dalam menjaga keselamatan kawasan mereka juga penting, terutamanya di kawasan kampung air atau kawasan terpencil yang sering menjadi sasaran jenayah rentas sempadan. Masyarakat adalah barisan pertahanan pertama dalam memastikan keselamatan komuniti mereka sendiri. Akhir sekali, hanya dengan pendekatan holistik yang menyeluruh dan menggabungkan keselamatan, pembangunan dan diplomasi, barulah kita dapat menjamin keselamatan dan kedaulatan negara khususnya di Zon Timur Sabah. Dalam jangka masa panjang, pendekatan ini akan mewujudkan bukan sahaja kestabilan politik dan sosial, tetapi juga kesejahteraan hidup yang lebih baik untuk rakyat di kawasan sempadan. Sekian, terima kasih.